Politik Media Baru, Red Bin Ami dan panel pemikir jasa. Kami bersama Tun Faizal minggu ini dalam rancangan Bentara. Ramai yang menganggap bahawa istilah cyber trooper ni mempunyai konotasi negatif. Ya, dan selalu merujuk kepada taktik-taktik fitnah, taktik mengherdik dan sebagainya. Apa komen Tun? Actually tahun 2004 sebenarnya kita yang coinkan perkataan cyber troopers tu, bila saya diminta untuk tubuhkan satu unit menangani pandangan dalam media cyber oleh Ketua Pemuda pada waktu tu. Memang namanya adalah Pemuda UMNO Cyber Troopers atau Pemuda Barisan Nasional Cyber Troopers untuk berhadapan dengan pilihan raya tahun 2004. Cuma bezanya ketika itu tidak ada usaha untuk tarnish perkataan ni. Tapi pada tahun 2011 kan, menjelang ke arah pilihan raya umum ke-13, ada usaha pihak-pihak tertentu yang cuba menggambarkan bahawa cyber troopers ni adalah term negatif, kan? Pejuang maya related dengan benda-benda yang negatif dan sebagainya lah. Dalam tahun 2010, bila selepas kita dah banyak beri awareness kepada ahli UMNO, dah ramai simpatizer UMNO dan pemimpin UMNO mula faham tentang media sosial dan mula menggunakan dia. Jadi mereka ni akan jadi suara yang membuat check and balance dalam alam cyber. Tapi tak kira siapa, dia ada generalization daripada pihak tertentu yang menyatakan bahawa cyber troopers ni adalah orang yang buat penipuan, orang yang buat cara kasar, cara yang tak elok dalam cyber. Dia tak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dia ada pelbagai komponen, dan cyber troopers itu sendiri, kalau kata di bawah Pemuda UMNO ketika itu, kita memang ada set of guideline yang kita pakai. Sebab kita machinery party, kita tak boleh buat macam yang Red Bin Ami buat, kan? Adakah strategi media baru ni dari pihak yang official atau yang unofficial dari BN ni, adakah dia berkesan? Sebab tanggapannya ialah UMNO ni ketinggalan dalam memengaruhi generasi baru. Ketinggalan daripada segi penipuan. Nah, itu yang pertama. Kita tak menipu seperti mana Red Bin Ami. Kita tak menipu seperti mana pembangkang. Kalau kita tengok, kita counter penipuan. Kita put our side of our stories ke depan. Saya bagi contoh Bersih 2. Bersih 2, kalau kita tak ada di bawah, maka orang tak tahu bahawa Suhardi mati 2 kali. Kalau kita tak ada di Bersih 2 juga, orang tak tahu bahawa ada seorang lagi peserta Bersih, Allahyarham siapa saya terlupa nama dia, yang dikatakan mati disebabkan dipukul polis dan tear gas, sedangkan dia sebenarnya mati sebab sakit jantung. Means representation kita waktu Bersih berjaya mengeluarkan apa cerita kita. Ini tak berlaku tahun 99, ini tak berlaku pada tahun 2008 sebab kita tak ada representation langsung. Kedua, berjaya daripada segi fakta-fakta ini dah mula sampai kepada generasi Y melalui YZ, melalui media sosial dan melalui mobile application. Tidak seperti dulu, semuanya bergantung kepada media tradisi. Tapi masyarakat secara umumnya, kalau kita tak didik untuk verify news, mereka akan percaya pada penipuan. Dan penipuan ni banyak dilakukan oleh sebelah pembangkang. Kedua, masyarakat ini kalau tidak dididik juga, sebenarnya mereka akan secara membuta tuli bereaksi terhadap news yang mereka terima. Yang ini satu bahaya juga. Jadi kena banyakkan sources kita dalam media internet supaya dia akan memberi pandangan yang alternatif kepada pandangan yang satu. Supaya penonton kita ni jelas siapa antara cyber trooper yang official dan cyber trooper official, boleh tak Tun beri kita satu contoh atau suggestion atau recommendations for sumber-sumber cyber trooper yang boleh dipakai? Kalau kata dia bear logo UMNO dan endorse by UMNO, itu official. Ada logo official lah. Ada logo ataupun ada verification. Dia memang tulis dekat situ. Jadi Papagomo bukan. Dia independent. Jadi kalau dia independen macam tu, kita susah. Sebab apa peraturan yang kita boleh letakkan untuk diikut? Tak boleh. Tapi kalau kata kita macam Red Bin Ami. Red Bin Ami, siapa mereka? Adakah mereka
ahli DAP. Kalau ahli DAP, kenapa DAP tak ambil tindakan? DAP pun kata tak ada. jadi mereka ni siapa? Independent Cyber Troopers, tapi dibayar 3,000 sampai 800 orang. So, siapa yang bayar? Tun sudah menyebut Red Bin Army beberapa kali dalam bincangan ni. Boleh tak Tun Faizal jelaskan siapakah Red Bin Army itu? Red Bin Army pertama kali didedahkan oleh orang DAP sendiri. Shen Yi Aun adalah aktivis DAP. Dan begitu juga Tunku Aziz, begitu juga saudara, ada beberapa nama daripada DAP yang menyebut tentang Red Bin Army. Maksudnya sumber tu bukan daripada kita. Macam juga video Anwar, dia bukan daripada kita, daripada saudara SK. SK ni adalah sahabat Anwar. Maksudnya cerita ni datang daripada camp di sana. Kan? Kalau itu penipuan, maksudnya samanlah Shen Yi Aun, samanlah Tunku Aziz. Kenapa itu tak dibuat? Maksudnya benda tu ada kemungkinan betul. Kedua, kita tengok daripada segi operasi. Operasi Red Bin Army, walaupun dalam bahasa Cina pada peringkat awalnya kita detect, mereka mengugut penyokong-penyokong dan simpatizer Barisan Nasional yang berbangsa Cina dan yang juga menggunakan medium Cina. Misalnya seorang wanita penyokong MCA telah diugut bukan setakat dalam cyber, diugut juga sampai ke rumah. Mereka tahu di mana rumahnya, siapa adik-beradiknya, ugut sampai peringkat macam itu. Ini lebih daripada cyberbully, ini dah masuk taktik komunis dan sebagainya. Maksudnya you go, thugs, ini gangster dan something, you go sampai rumah. Which kita tak pernah buat benda-benda macam ni. Kenapa tidak diambil lagi? Contoh dah jelas, nampak pun agak yakin siapa Red Bin Army ni dan cara-cara kegiatan mereka. Kenapa Tuan Faizal tak sarankan taktik-taktik langkah yang memang kita sarankan sejak penipuan Tian Chua doctored gambar Perdana Menteri bersama Atatürk, kita dah suarakan bahawa tindakan perlu diambil. Saya rasa masalahnya adalah pembuktian. Kes Tian Chua ni daripada tahun 2008 lagi. Tapi kes Tian Chua ni apa kaitan dengan Red Bin Army? Dia itulah kita kata asas penipuan ni bermula pada tahun 1999. Kita inherit keburukan dan kebejahatan cara pengendalian cyber oleh pembangkang. 99 pembangkang yang ada kelebihan ni. Dan mereka dominated sampai tahun 2008. Pattern, template, kaedah pendekatan ini kita warisi daripada pembangkang. Saya rasa agak tidak adil untuk pukul rata segala penggunaan. Sangat adil. Sebab tahun 99, siapa yang dominat? Pembangkang kan? Kita tak ada di situ. Tahun 2008, bila mereka ridicule Pak Lah, bila mereka doctored gambar Pak Lah dengan Michelle Yeoh, siapa yang ada di situ? UMNO tidak ada di situ, Barisan Nasional tak ada di situ. Jadi kaedah ini adalah kaedah yang kita warisi sekarang. Nampak? Ini adalah reaksi kepada cara pembangkang dulu dan sekarang ni masih berlaku. Tapi kenapa kritikan yang sama tidak diajukan kepada media arus perdana seperti Utusan yang jelas beberapa kali kalah kes saman defamation kan? Itu pun membuktikan bahawa media yang berpihak kepada parti juga banyak buat masalah dan taktik-taktik yang dia simple saja. Siapa yang tidak verify, yang mengeluarkan berita palsu, you saman, tak ada masalah. Tapi masalah pembuktian, walaupun pihak kerajaan tak ada masalah. Pada saya kita tak boleh menipu kan, kita kena cerita yang benar. Cuma pembuktian dekat akhbar berbeza. Senang, mudah. Pembuktian dekat media online bukan senang. Sebab macam mana kita nak saman bila Facebook tidak boleh share dia punya IP. Jadi ada loophole di sana sini. Tapi tidak bermaksud kita tak boleh tangkap pengguna dia. Cuma kaedah lah, itu kita serahkan pada pihak berkuasa. Kita pun tak campur. Apa yang kita minta adalah orang yang menipu, orang yang menghasut, orang yang mengapi-apikan perkara tertentu perlu dibawa ke muka keadilan. Sama ada dia menang kes atau dia kalah kes, itu perkara kedua. Yang penting kita kena dakwa dulu. Apakah langkah seterusnya untuk Tun sebagai seorang aktivis cyber dalam melawan Red Bin Army ni? Saya rasa Red Bin Army dia ada game dia kan? Dia ada game dia dan kita akan sentiasa pantau dan kita akan sentiasa counter penipuan-penipuan ya. Yang kedua, pada waktu yang sama kita kena bawa mesej yang betul
mesej mengenai polisi dan pelaksanaan dasar kita yang betul ni kepada golongan muda yang tak baca surat khabar, yang tak tengok TV dan tak dengar radio. Tun Faizal daripada permulaan perbincangan ini sudah menekankan kepentingan untuk bertukar pandangan dan bertukar maklumat secara bebas dan secara terbuka, ya. Jadi adakah Tun Faizal boleh dianggap sebagai seorang pendokong hak asasi untuk bersuara dan sebagainya dan berfikir? Saya bukan pendokong yang total ataupun ekstrim. Kita ambil jalan tengah. Kita tidak terlalu konservatif dan kita bukan terlalu ekstrim. Semuanya boleh, semuanya bebas dan semuanya sama rata. Sebenarnya tak betul. Yang penting adalah, pertamanya pada saya adalah kebenaran. Yang keduanya, kita kena ada keadilan daripada segi penyampaian maklumat. Macam kerajaan Malaysia, setidak-tidaknya dia bercakap, dia buat pengumuman based on verification. Ada verification, baru boleh cerita. Siapa verify? Orang ni. Based on apa? Statistik ni. Based on data ni. Itu boleh verify. Tapi kalau kita choose, kita pilih, rakyat Malaysia pilih untuk baca cerita-cerita yang side ni, yang tidak ada verifikasi, terpulang. Tapi tak boleh percaya 100%. Tapi Tun Faizal, gambaran yang lebih menyeluruh terhadap keadaan sekarang ialah khayalah ada, how would you say, trust deficit atau kekurangan kepercayaan terhadap Barisan Nasional kerana rejim ni sudah lama mengkongkong media, menyekat lesen untuk surat akhbar-akhbar dan sumber media yang lain, dan ini menimbulkan perasaan sangsi, di kalangan rakyat, di mana mereka tidak melihat kerajaan sebagai satu sumber maklumat yang boleh dipercayai. Itu pun satu permainan persepsi. Macam mana you boleh kata medium yang ada verifikasi, yang ada polisi, yang ada orang yang real, yang terikat dengan pelbagai undang-undang ini, berita yang dibawa tidak kredibel. Sedangkan ada lagi portal yang pro pembangkang yang membawa berita-berita yang tidak kredibel dan memanipulasi berita. Misalnya Malaysian Insider dan Malaysia Kini. Tapi itu yang kita kata, itu yang pertama. Yang kedua, you kena tengok daripada segi media arus perdana, media tradisi ini, peranan dia daripada selepas kemerdekaan adalah pembangunan negara, negara kita. Jadi dan mengambil konteks negara kita, ada perkara-perkara tertentu yang dia kena jaga. Dia tak boleh menyebabkan kegemparan, dia tak boleh bawa berita-berita, sensasikan berita-berita yang berbau perkauman dan menyebabkan hilang keharmonian dalam negara, dan menyebabkan kemagnikan dan sebagainya. So ada matlamat kenegaraan yang nak dicapai. Ketiga, dia tak boleh jadi sama rata dan berita pembangkang dan berita kerajaan. Sebab ini tak memberi keadilan. Sebab dalam berita kerajaan, kita ada cerita tentang dasar. Kita ada cerita tentang pelaksanaan program dan kita ada pemimpin-pemimpin yang bercakap tentang itu. Dan dalam satu surat khabar, sebenarnya bukan semua cerita pasal politik. Cerita pasal politik cuma ada few segmen, tapi yang di depannya adalah berita tentang polisi, berita tentang negara, berita tentang peristiwa, berita tentang pelaksanaan program. Tapi kalau akhbar pembangkang, kalau you tengok daripada muka depan sampai belakang adalah politik, kan? Maksudnya itu. Yang ketiga, you kena tengok daripada segi dominasi. Dominasi sekarang dah cantik, Kalau kita tengok di di dalam mungkin tak sama, tapi pembangkang kekuatannya adalah di media cyber. Pembangkang adalah kekuatannya di ceramah-ceramah. Maksudnya di Malaysia banyak kebebasan, dan kebebasan ini digunakan oleh semua pihak, kan? Tak semestinya sama, tapi ada kesimbangan di situ. Tapi masalahnya portal-portal arus perdana ni dibiayai oleh duit awam. Itu soal pilihan. Di mana itu soal pilihan. Media alternatif tidak dibiayai oleh duit awam. Itu soal pilihan. Sekarang ni you nak minta TV3 main cerita pembangkang, itu pilihan dia. Kalau you tengok macam Astro Awani,
dia pilih untuk bawa orang tertentu juga dan bagi balance. You tengok Chinese press, ada akhbar yang beri Lim Guan Eng jadi kolumnis. Tapi RTM pada pilihan raya yang lepas hanya memberi 10 minit untuk pembangkang. Itu pilihan dan memang itu sebenarnya masineri kerajaan. Kalau masineri kerajaan, takkan dia nak bercerita tentang pembangkang, dan itu cerita kempen. Walaupun ia dibayari oleh duit awam. Ya, sebab ceritanya sekarang ni, cerita waktu kempen adalah cerita politik. Kan? Kalau kata dah ada masa macam tu, okeylah, cukuplah. Tak perlu banyak. Sebab tu saya kata tak perlu sama. Dia yang penting adil. Di mana kekuatan pihak pembangkang di media sosial dan juga di ceramah, gunakanlah. Maksudnya sekarang ni di situ sudah ada kebebasan. Soal sama ada stesen TV nak menggunakan ataupun nak memasukkan pembangkang, cerita-cerita pembangkang, itu soal pilihan. Dan ini dah berlaku di TV3, ini berlaku di akhbar Cina, ini berlaku banyak di Sinar Harian. TV3, Tun memang rasa TV3 tu memberi laluan kepada pembangkang? Ada berita yang ada juga yang di-highlightkan cerita-cerita tentang pembangkang, berita-berita tentang pembangkang. Maksudnya ada forum-forum yang boleh membawa cerita tu. Kalau you tengok dalam siaran TV, ada juga individu-individu yang kita tahu terlibat dengan aktivisme pembangkang ataupun inclination dia kepada pembangkang, masih ada di TV3. Maksudnya mereka ada di situ. Kalau kata kita ni tak adil, maksudnya mereka dah lama tak ada di situ. Dan kita memang suka pun mereka tak ada di situ. Okay, terima kasih Tuan Faizal kerana meluangkan masa dan sudi menerima soalan dan kritikan daripada kami. Anda sedang menonton Bentara, bersama kami lagi minggu hadapan.